Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sambung untuk pelajaran adab dan akhlak tahun 1. Ini adab berwuduk. Macam sebelum ni kita dah belajar adab qada hajat. Jadi hari ni kita sambung pula tajuk yang kelima. Ini adab berwuduk. Jadi sebelum tu kita kena tahu dulu apa dia yang dimasukkan dengan berwuduk ni. Okey, wuduk ini maksudnya mengambil air sembahyang. Dan hukum berwuduk wajib. Hukum berwuduk ini adalah wajib sebelum nak melakukan ibadat seperti solat, tawaf dan menyentuh Al-Quran. Jadi sebelum murid-murid nak solat, murid-murid nak menyentuh Al-Quran ataupun nak membaca Al-Quran tu, kena ada wuduk, kena berada dalam keadaan berwuduk. Jadi wajib maksudnya diberi pahala apabila melaksanakan dan berdosa apabila meninggalkannya. Jadi sebelum nak solat kena ambil wuduk, itu perkara wajib. Jadi macam mana pula kalau murid-murid tak buat benda tu, murid-murid nak solat tapi tak ambil wuduk, jadi berdosa. Buat tu tak dapat pahala, dapat dosa. Jadi sebelum nak solat kena ambil wuduk dulu. Dan sembahyang salah seorang di antara kalian tidak akan diterima apabila ia berhadas hingga dia berwuduk. Kena ambil wuduk dulu, barulah solat yang kita lakukan itu diterima ataupun solat itu sah. Kalau masih lagi berada dalam keadaan berhadas kecil, tidak sah. Okey, jadi jom kita tengok apa dia adab-adab berwuduk. Ada 3 yang murid-murid perlu tahu. Yang pertama, adab sebelum berwuduk. Yang kedua, adab semasa berwuduk. Dan yang ketiga, adab selepas berwuduk. Jadi kita pergi dulu. Apa dia adab sebelum berwuduk? Yang pertama, bersihkan kekotoran. Maksudnya kalau selalunya kalau buat kerja-kerja yang kotor, selalunya bahagian tangan lah yang selalu kotor. Jadi kalau tangan kita ni ada kesan tanah ke, kalau ada kesan pen ke, ada kesan dakwat ke, kena bersihkan dulu. Kena bersihkan kotoran tu, barulah ambil wuduk. Kalau tak bersihkan kotoran tu, air yang mengalir, air tu dia tak terkena dekat kulit kita. Dia kalau ada pen tu, dia dakwat tu dia tak tersentuh, air tu tak sentuh kulit sebab dihalang oleh dakwat tadi. Sama juga macam tanah ke, apa-apa kotoran saja kat muka ke, kat anggota wuduk, muka ke, tangan, kaki. Kalau badan tak apalah, bukan tak apa, maksudnya kena bersihkan kotoran yang ada dekat anggota wuduk tu yang penting. Yang kedua, bersugi. Itu sunnah Nabi. Nak berwuduk, bersugi. Itu adab sebelum berwuduk. Jadi kita pergi adab semasa berwuduk. Okey, yang pertama, memulakan wuduk dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, menutup aurat. Yang ketiga, menghadap kiblat. Yang keempat, senyap dan tenang. Dan yang kelima, jimatkan air. Yang keenam, berwuduk di tempat yang sesuai. Jadi nak ambil wuduk, semasa ambil wuduk tu menghadap kiblat tak boleh kita membelakangi kiblat. Tak boleh, makruh.
Contoh, kiblat belah sana, jadi kita kena ambil uduk menghadap kiblat belah sana. Tak boleh kita nak menghadap ke sana. Itu kita dah membelakangi kiblat, tak boleh. Dan yang penting senyap dan tenang. Selalunya kita ambil uduk ni lah yang tak tenang, yang bising. Selalunya murid-murid macam itulah. Nak ambil uduk ni dia banyak sesi soal jawab. Itulah. Dan jimatkan air dan beruduk di tempat yang sesuai. Maksudnya kalau di rumah murid-murid tu ambil uduk dekat bilik air. Jangan ambil uduk dekat tandas. Tandas tu tempat yang kotor, tak sesuai. Bukan tak boleh, tak sesuai. Sebab tu dia kata tadi ambil uduk di tempat yang sesuai. Maksudnya tempat yang bersih, tempat yang sesuai. Kalau tandas tu bukan tempat yang sesuai lah. Tapi kalau dah tak ada tempat sangat, tak apalah. Tapi kalau macam sekarang ni, carilah tempat yang betul-betul sesuai, yang bersih, yang tak ada najis. Dan adab selepas duduk kita dah lakukan adab sebelum, adab semasa beruduk, dan yang terakhir kita adab selepas duduk. Apa dia? Membaca doa. Dia sebenarnya banyak lagi, tapi untuk tahap murid-murid darjah 1, ini saja yang perlu, yang umum, yang murid-murid perlu tahu. Kalau sebut banyak-banyak nanti takut keliru. Macam Ustaz kata, tahap ajar mengikut tahap kamu lah. Takut nanti kalau sentuh bab-bab lain nanti kamu keliru. Nanti keliru nanti nak jawab exam, daripada kamu tahu benda tu jadi tak tahu. Jadi kita baca mengikut tahap kamu saja. Okey. Dan nanti Ustaz tu sekadar itu saja. Nanti untuk the next video Ustaz akan sambung doa selepas beruduk, sambung hikmah kalau kita beramal dengan adab-adab beruduk pada video-video yang akan datang, pada video-video kelas yang akan datang. Jadi sekadar itu saja daripada Ustaz. Yang baik itu daripada Allah SWT, yang buruk itu datangnya daripada kelemahan diri Ustaz sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.